Didik TV KPM. Ya, teruskan bersama dengan kami untuk slot menengah atas untuk mata pelajaran matematik tingkatan 4 pada hari ini. Topik ialah hujah. Bersama dengan saya ialah Cikgu Hadi yang akan sekarang ini menerangkan kepada kita berkenaan dengan membentuk hujah didaktif yang sah. Oh, ada pula yang sah dan tak sah je Betul. Silakan Cikgu. Terima kasih Din. Baiklah, kita akan lihat membentuk hujah didaktif yang sah. Ya. Okay. Untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah, sah dan munasabah, kita ada 3 bentuk yang kita ambil kira. Okey, baik, murid-murid boleh dapatkan bentuk ini, carta ini ada di dalam buku teks kalian. Baik, bentuk satu, sebab tadi kita hanya lihat pada hujah ringkas, iaitu premis 1, premis 2, kesimpulan. Jadi kita lihat bentuk 1, semua A ialah B, premis 2 C ialah A dan kesimpulannya C ialah B. Okey, kita akan lihat nanti. Bentuk 2, jika P maka Q, P adalah benar, Q adalah benar. Bentuk 3, jika P maka Q, bukan P adalah benar. Kemudian kesimpulannya, premis 2 tadi, bukan Q adalah benar. Jadi kesimpulan, bukan P adalah benar. Baik, kita akan lihat bentuk-bentuk ini dalam contoh-contoh yang akan saya tunjukkan nanti. Baik, untuk dapatkan hujah didaktif yang munasabah, syarat-syaratnya semua premis mesti benar. Semua premis mesti benar. Dan satu lagi syaratnya ialah kesimpulan adalah benar. Kesimpulan pun mesti benar. Maknanya untuk dapatkan yang munasabah, keseluruhan hujah itu dari premis sehingga ke kesimpulan mestilah semuanya benar-benar belaka. Baik, kita tengok. Adakah hujah di bawah ini sah dan munasabah? Kita lihat premis 1, semua pelakon pandai menari. Premis 2, Jasmine ialah pelakon. Kesimpulannya, Jasmine pandai menari. Baik, kalau kita ikutkan hukum bentuk 1, semua A adalah B, iaitu semua pelakon ni kita ambil sebagai A adalah B. Okey, Jasmine ialah pelakon, so Jasmine kita dapat subjek baru iaitu C. C ialah A, maka C ialah B. Jadi ini kita dapat memenuhi bentuk 1. Tetapi kita nampak ada satu benda yang kita rasa macam tak sedap ayat tu kan. Dan kita nampak tak munasabah kalau Jasmine ialah pelakon dan Jasmine pandai menari. Mungkin benar kalau kita kenal Jasmine, Jasmine boleh berlakon dan Jasmine boleh menari. Tetapi premis 1 adalah palsu. Kerana bukan semua pelakon pandai menari. Maknanya ada yang tidak benar di situ. Bila ada satu yang palsu, maknanya kita tak boleh ambil ia sebagai satu hujah yang sah dan munasabah. Okay. Tetapi premis 2 dan kesimpulan adalah benar. Sebab yang pertama tu, premis 1 tu masih boleh disangkal. Yang ni yang saya katakan tadi, dia memenuhi bentuk 1, iaitu semua A adalah B, C adalah A, C adalah B. Okey. Jadi, hujah ini sah kerana mematuhi bentuk 1 tetapi tidak munasabah kerana premis 1 adalah palsu. Okay. Seterusnya, kalau semua faham ke murid-murid cikgu tadi? Penerangan cikgu tadi? Baik, kita terus pergi kepada contoh 17 juga ada dalam buku teks pada halaman 76. Baik. Kita akan buat 4 soalan. Okey, soalan A, semua gandaan 16 ialah nombor genap. 64 ialah gandaan 16, 64 ialah nombor genap. Siapa yang nak bagi tahu adakah hujah ini sah dan munasabah? Siapa nak bagi tahu, angkat tangan. Okey, silakan Uman. Hujah ini sah dan munasabah. Sah dan munasabah. Okey, ya, sah dan munasabah. Kerana dia mematuhi bentuk 1, semua A ialah B, C ialah A, C ialah B.
Okey, kalau saya boleh contohkan kat sini, semua gandaan 16 ini kita panggil sebagai A ialah B. Ni datang satu subjek baru, kita letak C. C ialah gandaan 16 sebagai A. Kemudian kita boleh ambil C ialah B. Jadi cukup untuk memenuhi bentuk satu dan kesemua ayat ini adalah benar, benar, benar. Jadi kita dapatkan dia adalah sebagai sah dan munasabah. Kita tengok soalan B. Semua bola keranjang berbentuk sfera. Baik. Kalau kita semua A ialah B. Okey, bumi kita letak C. Berbentuk sfera. C ialah B. C ialah A. Adakah ini mematuhi bentuk satu? Nampaknya tak. Dia tidak mematuhi bentuk satu. Dan kalau kita baca balik ayat dia, semua bola keranjang berbentuk sfera. Bumi berbentuk sfera. Bumi ialah bola keranjang. Baik, siapa yang nak bagi tahu penyelesaian untuk ini? Siapa? Angkat tangan. Numan dah sudah tadi? Dah bagi kan dia punya pelekat untuk Numan tadi? Belum, cikgu. Belum. Kita bagi satu untuk Nukman. Okey, siapa nak jawab ni untuk B ni? Boleh ke saya minta Najwa jawab? Okey, silakan Najwa. Pernyataan ini adalah tidak sah. Hujah ini ialah Hujah ini adalah tidak sah tidak sah dan tidak munasabah. dan tidak munasabah. Kenapa? Tidak sah kerana kesimpulan adalah palsu dan tidak munasabah kerana terdapat premis hujah yang palsu. Okey, kita tengok ya. Okey, kita lihat balik ya. Adakah dia mematuhi bentuk satu? Okey, saya tulis balik tadi. Semua bola keranjang berbentuk sfera. Okey, semua A ialah B. Kemudian C, kalau kita tengok sini, C ialah A. Tapi sekarang ni C ialah B. Jadi ini tidak mematuhi bentuk satu. Kemudian kesimpulan dia C ialah A. Jadi tidak mematuhi bentuk satu pada bahagian ini dan juga kesimpulan. Jadi penyelesaian tidak sah kerana tidak mematuhi bentuk hujah didaktif yang sah, iaitu tidak mematuhi bentuk satu. Kemudian tidak munasabah kerana kesimpulan adalah palsu. Okey, cikgu betulkan balik apa yang Najwa cakap tadi. Tapi atas keberanian Najwa, kita bagi satu pelekat untuk Najwa. Okey, terima kasih Najwa. Baik. Ini yang kita tengok tadi pasal bentuk satu tadi ya. Okey, harapnya murid-murid yang sedang mengikuti ini dapat faham apa maksud bentuk satu tadi. Baik, C. Siapa nak cuba? Jika W kurang daripada 9, maka W kurang daripada 19. 4 kurang daripada 9, kesimpulan 4 kurang daripada 19. Nampaknya semua pernyataan ni benar kan? Ya ke? 4 kurang daripada 9, benar tak? Benar kan? 4 kurang daripada 9. 4 kurang daripada 19. Okey, 4 lebih kecil daripada 19. Benar kan? Okey, siapa nak cuba untuk C? Berkerut muka masing-masing. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, silakan Anis. Hujah, sah dan munasabah. Hujah sah dan munasabah. Ya, betul. Sebab ia mematuhi bentuk dua. Jika P maka Q. P adalah benar, Q adalah benar. Sebab tu tadi kita hanya lihat bentuk premis dua dan kesimpulan. Dan mematuhi bentuk dua dan semuanya adalah benar. Jadi ini adalah sah dan munasabah. Okey, kita terus ke soalan D. Jika A tak sama dengan sifar, maka AX kuasa N tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. Premis 2 mengatakan A tidak sama dengan sifar. Kesimpulan, AX kuasa N tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. Saya bagi peluang dekat Syafiqah kali ini. Ya, Syafiqah, adakah premis 1 itu benar? Kita tengok dulu. Premis 1 tidak benar. Palsu kan? Kenapa? Sebab dia pakai kuasa N. Kalau kuadratik, dia pakai kuasa 2. Pandai. Jelas dekat situ. Dia pakai kuasa N. Kalau kita nak cakap dia kuadratik, AX kuasa 2 terus. Okey? Baik. Jadi adakah ini sah dan munasabah? Sah tapi tidak munasabah. Ya, sah tapi tidak munasabah. Okey, sebab mematuhi bentuk 2, ya, mematuhi bentuk 2, tetapi tidak munasabah kerana premis 1 dan kesimpulan tidak
benar. Okey. Jadi cikgu dapat tak pelekat? Dapat dua. Murid-murid kita. Oh, dapat dua cikgu? Dapat 2 untuk Syafiqah tadi. Syafiqah. Okay. Hanis pun tadi kita bagi 2 juga. Tambahkan untuk Hanis. Baik. Terima kasih Hanis. ketua kelas kita. Cikgu baru jumpa ketua kelas kita hari ni. Rajin dia. Oi, kita tengok cara membentuk hujah didaktif yang sah. Okey, tadi kita dah kenal hujah induktif dan hujah didaktif. Kemudian kita nak kenal pula macam mana cara nak membentuk hujah didaktif yang sah. Okey, untuk pengetahuan semua, ini adalah antara soalan SPM yang popular sejak dahulu kala. Memang akan keluar dia. Okey, ya. Dan untuk ini cikgu dah bagi satu kaedah iaitu potong yang sama. Kita potong yang sama untuk dapatkan satu bahagian yang lain. Okey, jadi cikgu nak semua berada di contoh 19, contoh 19. Jadi tulis kesimpulan bagi setiap hujah didaktif berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Okey, cikgu tunjuk contoh apa maksud potong yang sama tu. Semua nombor bulat ialah nombor nyata. 38 ialah nombor bulat. Kita potong yang sama. Kita nampak dekat sini yang sama adalah perkataan nombor bulat. So kita potong. Nombor bulat. Okey, kemudian kita potong ialah, kita potong ialah. Dan semua ini kita bulatkan sebab kita takkan pakai dia. Sebab kalau hujah didaktif tadi ialah daripada premis umum kepada kesimpulan khusus. Jadi kita tahu khusus takkan ada perkataan semua. Okey. Jadi yang tinggal ialah 38 dan juga nombor nyata. Jadi kita gabungkan perkataan-perkataan yang masih tinggal untuk membentuk kesimpulan. Dan dalam ni kita merentas kepada bahasa, iaitu mestilah dalam bahasa Melayu yang paling cantik, yang paling betul. Baik. Jadi kesimpulannya ialah 38 ialah nombor nyata. Okey, kita tak boleh letak 38 nombor nyata. Tak sedap, nanti Tak cikgu sedap, bahasa ya? Melayu marah. Tergantung. Nak sambungkan tu kena ada penghubung dekat situ. Okey. Kita tengok macam mana kita nak tulis premis 1 pula. Potong yang sama. Okey, sekarang premis 1 yang tak ada. Jadi premis 2 menyatakan 37 ialah nombor perdana. Kemudian kesimpulan 37 hanya mempunyai 2 faktor. Okey, nampak yang sama sekarang ialah 37. Okey, yang lain tu tak ada yang sama. Jadi kita gabungkan ialah nombor perdana dengan hanya mempunyai 2 faktor. Nak bagi dia cantik, kita letak, mungkin sekali dia boleh jadi, boleh tak kalau kita nak letak mempunyai 2 faktor ialah nombor perdana? Tak Tak nanti. sedap. Yang sedap dia macam mana? Hanya Ataupun nombor perdana, hanya mempunyai 2 faktor. nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. Okey, Bagus. sambung je terus je Sambung je terus. Bagi mata ganjaran untuk ketua kelas. Oh, ada juga. Semua, tapi sebabkan kita nak membawa daripada hujah didaktif ialah daripada premis umum. Ingat tadi premis 1 tu mesti premis umum. Jadi tadi kita sebut nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. Kita kena umumkan dia, iaitu kita kena tambah perkataan semua dekat depan. Okey. Dan apabila kita dah membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah, kita baca balik dari premis 1 sehingga kesimpulan, adakah dia menjadi seperti satu perenggan yang sedap. Okey, kita baca balik. Semua nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. 38 ialah nombor perdana. Maaf 37. 37. Lagi sekali. Semua nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. 37 ialah nombor perdana. 37 hanya mempunyai 2 faktor. So kita pun rasa sedap ayat tu dan kita rasa dia munasabah. Okey, jadi sekarang kita masuk kepada segmen kamu cuba. Jadi kita rujuk pada praktiskan diri 3.2C, 3.2C pada halaman 79. Okey, semua murid-murid di halaman 79 sekarang. Kamu cuba. Okey, tulis kesimpulan bagi setiap hujah didaktif berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Okey, premis 1. Siapa nak cuba soalan nombor 1? Potong. Apa yang nak dipotong dan apa jawapan untuk kesimpulan? Silakan, Syafiqah. Semua murid 4 amanah menggunakan buku teks digital. Premis 2, pembina seorang murid 4 amanah. Potong murid 4 amanah. Potong murid 4 amanah.
Okey, jadi yang tinggal Menggunakan buku Pribina menggunakan buku teks digital. ya, perkataan seorang tu kita tak boleh masuk, takkan kita nak cakap seorang Privina. Jadi Privina menggunakan buku teks digital. Terima kasih Syafiqah. Okey, kita tak soalan 2. Jika Kaimeng menjadi Johan dalam pertandingan catur peringkat negeri, maka dia mendapat hadiah tunai 200 RM200. Kaimeng menjadi Johan dalam pertandingan catur peringkat negeri. Apa kesimpulannya? Okey. Apa yang nak dipotong tu Apa yang nak dipotong? Apa yang tinggal? Apa yang tinggal Sebagai kesimpulan. Okey. Siapa? Cepat. Siapa nak jawab? Tadi Syafiqah dah. Tadi Syafiqah dah. Silakan Najwa. Buka mikrofon Najwa. Najwa jangan lupa buka mikrofon. Nombor 1, jika Kaimeng menjadi Johan dalam pertandingan catur peringkat negeri, maka dia mendapat hadiah tunai RM200. Premis 2, Kaimeng menjadi Johan dalam pertandingan catur peringkat negeri. Kesimpulan? Foto yang menjadi Johan dalam pertandingan catur peringkat negeri. Jadi kesimpulannya Najwa? Kesimpulannya, Kaimeng mendapat hadiah tunai RM200. Ya, Kaimeng mendapat hadiah tunai RM200. Terima kasih. Okey, kita cuba potong yang sama. Kaimeng kita potong. Kaimeng menjadi Johan dalam pertandingan catur peringkat negeri. Jika dengan maka ni adalah yang umum, so kita bulatkan, kita tak nak. Ya, kita boleh ambil dia mendapat hadiah tunai RM200 ataupun kita terus merujuk kepada Kaimeng. Kaimeng mendapat hadiah tunai RM200. So jawapan Najwa pun cikgu setuju, jawapan ini pun cikgu setuju. Okey? Terima kasih. Kita tengok seterusnya. Dapat pelekat juga Dapat pelekat. Okey, Syafiqah dan Najwa tadi. Okey, kali ni kita tengok macam mana kita nak tulis premis 2 pula. Siapa yang boleh tolong cikgu untuk soalan 2A? Hanis ke Noman? Hanis silakan. Apa jawapan dia? Premis 1. Semua garis lurus mempunyai keturunan sifar selari dengan faksi X. Premis 2. Garis lurus AB mempunyai keturunan sifar. Okey. Kesimpulan, garis lurus AB selari dengan faksi X. Betul. Okey. Cuba yang ni. Ini seperti mana jawapan Hanis tadi, iaitu garis lurus AB mempunyai keturunan sifar. Okey, saya buktikan macam mana tadi kalau kita nak premis 1 dan premis 2 tadi, apa yang kita nak buang Okey, selari dengan paksi X. Selari dengan paksi X. Lepas tu yang tinggal adalah garis lurus AB mempunyai keturunan sifar. Jadi macam itulah maknanya kita tak adalah pakai perkataan garis lurus tu lagi sekali. Okey. Begitu. Okey. Yang ini pula. Okey. Ini 891 ialah gandaan 9 pada premis 2 dan kesimpulannya 891 boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, nampaknya yang boleh potong dekat sini ialah 891 dan 891. Jadi gandaan 9 dan juga boleh dibahagi tepat dengan 3 adalah yang tertinggal. Jadi itulah dia pada premis 1, iaitu gandaan 9 boleh dibahagi tepat dengan 3. Dan adakah ayat itu umum? Belum umum lagi kan? Kat sini sepatutnya ada perkataan semua. Okey. Barulah kita dapat jadikan ini sebagai satu premis yang umum. Barulah jadi hujah didaktif. Okey. Hujah umum kena ada perkataan semua. Betul. Saya dah ingat dah dalam memori saya ni, cikgu. Terima kasih, cikgu. Baiklah, kita nak berhenti rehat dulu ya, murid-murid. Terus tonton Didik TV KPM.